Nampak ke tidak? Respon sikit. Sebab kadang-kadang ada form 4 itu jangan diam je. Rupanya dah 30 minit cikgu cakap dengan orang. Kan malu namanya. So boleh nampak ke tidak? Boleh. Okay, nampak. Kami nampak dengan jelas cikgu. Allahu Akbar. Sangat. Assignment tak hantar pun. Sekejap. Okey. Tak apa. Assignment kita sikit je. Tolonglah buat juga. Okey, ini kita bincang dulu. Nanti besok sebelum pukul 9, tolong hantar. Cikgu dah masuk dalam assignment. Tolonglah bagilah kerja sejalan kerja sikit. Kalau kamu terus tulis jawapan tu, cikgu tahulah kamu tu tengok jawapan cikgu je. Cikgu nak bincang dengan kamu kan. Okey, kita pergi kepada satu-satu kepada satu soalan. Okey, kita tengok how many. Ini contoh soalan soalan yang orang cakap yang terbaru lah, bahasa Melayu di atas. Sekarang ni dah keluar KSSM Form 5 tahun ni, KSSM yang pertama. So dia akan jumpa macam ni juga. Sebelum ni English dekat atas. Tapi sekarang ni English dekat bawah dah. Dia dah tukar-tukar, tak tahulah sampai bila nak tukar-tukar ni kan. Tak apa, kita follow je. Kita boleh kan cakap Melayu boleh, English pun boleh. Tamil pun boleh kan. Betul tak Sanjay? How many significant figure in 2500104? Ada berapa tu? Significant figure. Ada berapa? Ingat balik. Significant figure 6. kalau ada 6. Okey, bagus. Kalau kosong di tengah, semua dikira. Dia masalah significant figure ni bila kosong. Kosong ni dekat depan. Contoh, 24. Kita ambil nombor whole number dulu. Nombor bulat kan. Okay, kalau 24, kita letak kosong dekat depan. Berapa significant figure ni? 2 significant figure. Dia takkan kira pun kosong kat depan ni. Okey, kita ambil nombor bulat lagi. Kita tambah kosong dekat belakang. Ada berapa ni? Ada berapa sebenarnya? 24. Berapa 24? 2 sahaja. Ini yang ramai keliru ni. Kosong dekat belakang, dekat whole number, dia takkan kira pun. Ini sambil-sambil kita belajar ni, kita refresh sikit. Kalau kosong kat tengah tak ada masalah. Contoh 2, 0, 4. 3 dikira. Inilah macam kes dekat atas ni. Ada kosong dekat tengah-tengah, kosong kat tengah-tengah. So dia dikira juga. Sebab tu jawapan dia 6. Okey, macam mana pula kalau perpuluhan cikgu? Okey, kita ambil 0.45. Berapa rasa-rasa? 2 significant figure. Okey, lagi apa lagi? Kita ambil kat tengah-tengah. 0.405. Kalau kat tengah-tengah tak ada masalah. Memang 3. Dia ada masalah bila cikgu cakap dia dekat belakang ataupun kat depan. Yang ni kena hati-hati. Okey, 0.400. Berapa? 3. Ya, ni 3. Sebab kalau decimal number, nombor puluhan, kalau kosong dekat belakang dia kira juga. Ini kena faham. Kalau kosong kat depan dia 0.0040. Berapa? Berapa? 2. 2. Sebab dia kat depan ni dia tak terima. Dia ambil yang kat belakang sahaja. So ini kita dah sambil-sambil kita recap ni, soalan ni senang je. Tak susah pun kan. So nak setakat skor 50 tu alamak, dalam tangan je. Sebab selalunya soalan objektif ni dia tak bagi terlalu susah. Mungkin dia akan bagi kat bahagian B. Ni section A mungkin dia akan bagi dekat bahagian B ataupun bahagian C. So kamu kena tengok betul-betul lah yang tu. Okey, kita teruskan lagi. Kita bincang beberapa soalan, lepas tu kita habis kelas. Tak nak kelas terlalu lama sangat ni. Nanti kamu satu pun tak tahu. Okey, 2. Ini nak buat apa ni? 2 dengan 3 nak buat apa? Darab ke tambah? Darab. Nak kasi 2/6. 2/6. Sebab apa dia tak ada 2/6 dekat jawapan sini? Cuba bagi tahu satu reason dia. Sebab apa? Dia dah solve dah. Bukan dia dah solve. Ini satu perkataan dia ni. Nilai ataupun value. Bila dia sebut value, dia nak jawapan akhir. Dia tak nak ada dalam bentuk-bentuk lain. Selalunya nak bentuk akhir. So boleh tekan kalkulator. 2/6. Dapat jawapan berapa? 2/6. 64. Ya, 64. Itu maksud dia. Bila sebut value ni mesti jawapan akhir lah. Kalau contoh kan, ini soalan dekat paper bahagian B. Ramai student yang akan jawab macam ni nanti. Dia akan kekurangan 1 markah. Sebenarnya jawapan dia bukan 2/6 sebab dia dah ada perkataan value dekat sini. Value ni selalunya jawapan yang akhir, kita tak nak dalam bentuk ringkasan ke, dalam bentuk simplify ke, kita tak nak. Kita nak jawapan dia mesti dalam bentuk akhir. So 64. So kalau dalam bahagian B, dia akan jawab macam ni. Dia akan bagi 1 markah dekat sini, 1 markah dekat sini. So kamu kena faham yang itu. Bila sebut perkataan value tu,
Cikgu Hafizul cakap jawapan akhir. So tulis sekali. Kalau nak selamat lagi 206, tulis lagi 164. Berdua-dua selamat. Kamu akan dapat markah penuh. Kamu tak akan dapat satu markah je. Okey, kita pergi seterusnya. Yang ni topik apa ni? Nombor 3 ni. Consumer Mathematics. Consumer Mathematics ni besar tapi mungkin untuk objektif dibagi yang mudah-mudah sahaja. Mrs. Zurin makes a personal loan 15,000. Dia pinjam bank personal loan 15,000. Kalau kamu tak tahu personal loan tu apa, kamu abaikan. Dia sebenarnya loan ni ada banyak. Personal loan, pinjaman peribadi. Lagi apa? Housing loan. Rate dia berbeza-beza. Housing loan. Lagi apa lagi? Kita ada car loan ataupun auto. Ada setengah bank panggil auto. Cikgu alhamdulillah lah ada pengalaman sikit kerja bank 2 tahun. Cikgu tahulah sikit-sikit benda ni. So, personal loan ni pinjaman peribadi, rate dia lain. Pinjaman peribadi ni selalunya orang nak guna duit sangat kan. Kamu nak pakai cash. Kamu nak pinjam alung, takut pula kan kena pukul. So, baik kita pinjam personal loan. Tapi personal loan ni dia punya interest tinggi. Satu interest tinggi. Lepas tu dia punya kadar pembayaran dia boleh 1 tahun sampai 10 tahun. Normally, 1 tahun sampai 10 tahun. Kalau macam rumah, kita boleh beli ikut umur. Sampai 70 tahun pun sekarang boleh pinjam. Kita boleh pinjam sampai 35 tahun. Apa beza kita pinjam 10 tahun dengan 35 tahun? Siapa dapat tahu? Apa beza dia? Apa beza dia? 10 tahun dengan 35 tahun. Ada lagi ke kat situ? Dengar tak? Apa beza dia? 10 tahun dengan 35 tahun. Hello? Dengar tak suara cikgu? Ya. Okey, apa beza dia 10 tahun dengan 35 tahun? Contoh dia kamu pinjam 100,000. Okey, 100,000, kebiasaannya cikgu selalu congak dah benda ni. Cikgu tahu. Kalau 100,000 cikgu pinjam personal loan. Ini personal loan. Personal loan ni pinjaman peribadi. Personal loan. Yang ni housing loan. Housing loan dia boleh pinjam sampai 35 tahun. Maksimum. Selalunya lah. 25 ada orang ambil. Apa beza dia? 100 tahun dengan 100,000 nak pinjam bayar 10 tahun ataupun bayar 35 tahun. Beza dia adalah monthly installment. Bila 100,000 kamu nak bayar 10 tahun, so sebulan kamu kena bayar pada bank, bayar dalam RM 1,000. 1K. Kalau 35 tahun mungkin kamu kena bayar 400 sahaja. Ni contoh cikgu bagi. RM400 sahaja. So bulan-bulan kamu tak adalah sakit kan. Gaji 3,000. Tolak 1,000 dah tinggal 2,000. 2,000 bagi mak lagi 1,000, tinggal 1,000. Nak bagi bini lagi kan, wife kalau dah kahwin, nak bagi anak lagi, pampers, susu tak cukup. Sebab tu orang suka panjangkan dia punya tenure. Atau dia panggil sini, tenure. Ni dia punya kadar panjangan pinjaman tersebut. Tapi kalau personal loan memang tak boleh banyak, kena 10 tahun sahaja. Paling maksimum boleh pinjam 200,000 sahaja. Kalau rumah bolehlah, rumah 400,000 pun boleh beli. Okey, cara dia sekarang, soalan ni sangat senang. Kamu pinjam 15,000, kamu rasa-rasa kamu bayar kat bank balik 15,000 ke? Adakah kita akan bayar balik? Tipu lah namanya kan. Bank pun nak untung juga. Takkan dia nak rugi je bagi pinjam 15, pulang 15. Tu nak pinjam kat kawan boleh lah. Pinjam RM1, bayar RM1 kan. Dia tak ada interest. So bank ni terpaksa lah konvensional. Kita terpaksa, walaupun Islamik, riba itu haram, tapi kita terpaksa juga ikut. Tapi ada juga konsep-konsep lain kan. Konsep riba ni kita boleh jadi upah pinjaman. Kita boleh jadi upah pekerja dia yang tolong key in, semua kita bagi. Itu sebagai gaji dia lah. Itu maksud dia dalam Islam. Okey, contoh 15K. So macam mana nak kira? Kita nak kira interest dia berapa. So formula interest kena ingat PRT. Ni kita nak kira interest dia. Principal. P adalah principal 15,000. Cikgu tulis. Darab dengan rate. Rate berapa? 3% setahun. Selalunya dia per annum lah. Per annum. Annum ni adalah setahun. Annum ni setahun. Dia tak adanya persen monthly ke. Selalunya itu untuk compounded sahaja. Selalunya macam ni memang dikira direct sahaja. So 3% tukarkan siap-siap. Cikgu tukar. 3 bahagi 100 sama dengan 0.03. Cikgu tak nak pening-pening kepala. Nanti senang nak tekan calculator. Berapa tahun dia ambil masa untuk bayar balik? Berapa tahun ni? 5 tahun. Saudara 5. Jawapan berapa? Tolong tekan calculator seorang. 2250. 2250. Ini interest dia. Ini interest dia. So macam mana nak tambah? So kita akan bayar bank berapa? 17,000
250. Ini yang kita kena bayar bank. Kita kena bayar dalam masa berapa tahun? 5 tahun. Bayar bulan-bulan ke tahun-tahun? Kita kena tahu. Bayar adalah bulan-bulan. Tak ada orang bayar Astro setahun sekali. Tak ada. Tak ada orang bayar Unify setahun sekali. Tak ada. Dia akan kira monthly. Bayar kereta pun bulan-bulan. Bayar apa-apa pun lah. Selalunya bulan-bulan. Kecuali kredit card lah. Dia ada term dia. 15 hari selepas dapat. Dia tak akan kena interest. Contoh. Itu untuk kredit card. Kredit card lain. Tolak tepi dulu. So kita nak buat apa? 5 darab dengan 12. 1 tahun ada 12 bulan. So kita boleh bahagikan. Jawapan berapa? D. D. 287.5. Ni senang Sepatutnya kamu dah kena tahu dah yang ni. Tak tahu balik. Aku nak tengok. Okey. Jawapan dia adalah D. 287.5. Ini bulan-bulan. 287 tu senang je lah. Murah je lah kan. Tak mahal sangat. Kereta kita pun mahal. Kereta yang besar-besar pun boleh ribu-ribu. Rumah pun memang sekarang ni standard orang bayar 1,000 sebulan. Sebab harga rumah pun dah semakin meningkat. So tolonglah siapa yang ada ayah, mak yang dah beli rumah cantik-cantik kan. Dia dah bayar 1,000 lebih sebulan. Tolonglah. Belajarlah sikit kan. Supaya gembira sikit hati kan. Aku habis duit lah bulan-bulan bayar 1,000 duit rumah. Tengok anak pula tidur, kelas tak datang. Contoh. Tu contohlah cikgu nak bagi tahu kamu. Kadang-kadang kamu ni, budak-budak ni, student-student dia tak ada kesedaran. Okay, kita terus pergi. Diagram 4 shows a right angle triangle. Sin theta. Sin, ini topik apa? Trigonometri. Terus ingat. So, catoa. Siapa kata susah? Senang je pun. So, catoa maknanya sin ni, atas ni adalah opposite. Bawah ni adalah hypotenuse. Opposite dia adalah 3. Jangan tulis 3. Buat bulat. Sebab ini sebenarnya adalah ratio sahaja. Hypotenuse 4. Gini kena bulatkan. Sebab dia adalah ratio sahaja. Nanti kamu pening. Cikgu, kenapa 12? Kata 4. Sebenarnya kamu dah salah. Sebenarnya apa yang dibagi sin 3/4 ni dia dah kecilkan. Dia dah kecilkan bermaksud dia dalam bentuk ratio. So, okey, rasa-rasa nilai sebenar dekat sini adalah 12. Rasa-rasa nilai sebenar dekat bahagian bawah ni berapa? Berapa? 9. Macam mana kamu dapat tahu? Kamu guna je 4 darab 3. 4 darab 3, 12. So, 3 darab dengan 3 jadi 9. Konsep very simple. So, boleh padam balik yang ni. Boleh padam yang ratio tadi. Kita tak nak. Kita nak nilai sebenar. Okey, lagi satu nak cari apa ni? Dia nak apa ni? The length of hypotenuse is 12. Find the value of tan theta. Dia nak tan theta. So, kita fokus pada soalan kita. Tan theta. Kita boleh padam. Cos kita padam, kita ambil toa sahaja. Tan theta sama dengan opposite bahagi dengan adjacent. Okey, apa yang berlaku dekat sini? Opposite kita ada ke? Ada, 9. 9 ada. So kita dah nampak dah jawapan dia kan. Lebih kurang. So sekarang ni apa yang tak ada lagi dekat bahagian sini? Sebelah ni. Adjacent kita tak ada. Macam mana nak cari? Pythagoras theorem. Ini memang standard. Sampai bila-bila kamu akan nampak Pythagoras theorem ni. Cikgu-cikgu kamu, lecturer kamu nanti dekat universiti pun takkan ajar dah. Sebab dia dah tahu dah, kamu dah faham. Bila ada 90 darjah, dia boleh guna Pythagoras theorem. Macam tu maksud dia. So senang lah maksud dia. So boleh buat macam mana? 12 kuasa 2. Sebab dia adalah hypotenuse, kena tolak dengan 9 kuasa 2. Lepas tu kita puncakan. Berapa jawapan dia? Cikgu cuba. 144 tolak dengan 81. Square root 63. So kita dah tahu dah adjacent. Jangan tukar kepada perpuluhan pula. Kalau kamu tukar jadi perpuluhan, kamu dapat berapa? Square root answer perpuluhan. Kamu akan dapat 7.93725393. So daripada kita tulis tu dan kamu bundarkan, so sangat tak bagus lah bila kamu dah bundarkan. So baik kita ambil je terus square root 63. Masukkan je. Cikgu boleh ke letak square root dekat bawah? Tak ada masalah. Dalam matematik tak ada masalah. So kita boleh tengok terus jawapan kita berapa. Jawapan yang mana satu? C. Okey, boleh? Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Lagi, yang ni plan drawing front elevation and side elevation of an object can be drawn together in piece of paper. Ini bentuk ni, bentuk ni pun cikgu baru belajar sebab cikgu baru jumpa dalam kamu punya KSSM. Cikgu pun baru belajar kan. So yang ni kita tahu dah bila naik 45 degree, cara nak hafal dia sebelah dia ni mesti plan. Pandangan daripada atas. Bila pandangan daripada atas, kawan dia adalah pandangan daripada depan. Dan sebelah sini baru daripada side. Ini kena ingat lah.
Kalau dekat sini pula berapa? Sama juga. Kalau sini 45 darjah, sini masih lagi pandangan daripada atas, plan elevation So, dia punya couple dia adalah front. Ni sambil-sambil kita belajar ni kamu boleh tengok macam mana cikgu ajar. So, sebelah ni mesti side. Bentuk dia memang macam ni sahaja. So, sekarang dia tanya, the position of the front elevation. Dekat mana front sekarang? First quarter. Sukuan berapa? First quarter. So, sukuan pertama. So, jawapan dia adalah D. Ini kalau siapa yang tak tahu ni, dia akan bantai je mana-mana kan. So, kena ingatlah. Sebelah 45 ni mesti pandangan daripada atas. Sebelah pandangan daripada atas mesti front. Sebelah front mesti side. Dia memang macam tu sahaja. Okey, kita tengok seterusnya soalan nombor 6. Kita akan bincang beberapa belas soalan. Nanti kalau dalam 5 tu kamu jawablah, besok tolong hantar. Which of the following is parallel? Parallel. Kalau kamu tak faham, kamu kena imagine. Parallel macam mana ni kan? Okey, ada orang dia akan buat macam ni. Okey, contoh ada satu garisan. Parallel, bentuk dia macam ni ke? Parallel ke dua garisan ni yang cikgu buat ni? Parallel ke tidak? Tidak ke parallel? Tak. Parallel. Tak parallel. Parallel dia kena sama abang. Dia kena sama macam ni. Ini baru parallel. Okey, persoalan dia sekarang, apa kita boleh kaitkan dengan sini dengan sini? Apakah persamaan dua garisan yang cikgu tulis? Okey, pertama ialah parallel. Yang kedua apa dia? Bila parallel bermaksud dia punya M dia kena sama. M1 dengan M2, gradient 1 ni, gradient 2 kena sama. Kecerunan dia kena sama lah kalau dia parallel. Kalau macam ni satu, tak sama. Ini mungkin tinggi, ini landai. Masuk kecerunan. Lagi tinggi lah, kamu bayangkan macam naik bukit lah. Kalau cerun, maknanya dia punya gradient lebih tinggi. Macam tu saja. Dia tak susah pun. So, maksud dia sekarang, bila sebut parallel dalam kepala kamu, kena letak satu perkara. Yang ni pun banyak dalam matematik moden pun banyak juga sebenarnya. So, kamu kalau dah tahu ni memang advantage untuk kamu dekat tempat. Memang senang, tapau kan. So, maksud dia, gradient kena sama. Gradient dekat sini yang mana satu? Allah. Gradient kat sini yang mana satu? Mana satu kat sini? 6. Salah. Sebenarnya kamu kena ubah dulu. Ini bentuk dia tak bentuk standard. Bentuk standard macam mana straight line? Y, M, X plus C. Kena ubah jadi Y duduk sorang-sorang. Sekarang ada 2 Y. Kamu tak boleh kata 6 ni adalah dia punya gradient. Kena faham yang itu. So sekarang kita kena ubah sikit. Kena ada kerja sikit lah. So 2 ni kita bawa pergi bawah jadi bahagi. Betul? Dia akan jadi Y sama dengan 6 bahagi 2 berapa? 3X tambah 5 bahagi 2. Begini. Ataupun tak nampak, kita buat macam ni. Y sama dengan 6X tambah 5 bahagi dengan 2. So, kamu boleh pecahkan Y sama dengan 3X tambah 5 per 2. Okay, sekarang baru betul. Sekarang gradient dia berapa? Gradient berapa? 3. So baru kita boleh tengok soalan kita, jawapan kita tadi. Dia kata antara 4 ni yang mana yang sama dengan dia punya jawapan. Gradient dia sama. Ini 4. Tengok A 4. So salah, tak mau. Kita pergi C pula. C 2. Salah. Salah. So Y tadi negatif 3. Ini negatif 3. Dia bukan 3. Dia gradient adalah nilai sebelum X. Ni sebelum X. Sebelum X. Ni sebelum X adalah gradient. Kalau dia negatif, maknanya gradient dia negatif. Negatif, gradient dia macam mana? Dia turun bukit. Dia bukan naik bukit. Kena faham. So jawapan dia confirm lah. Jawapan dia adalah B. Tapi nasib baiklah tadi kamu jawab 6 kan? 6 dekat sini tak ada pun yang kawan-kawan dia ada 6. Ini 4. Ini 2. Ini negatif 3. Ini 3. So kamu boleh berfikir sekali lagi lah. Kalau tiba-tiba ada 6 dekat sini, ada salah satu jawapan 6, contoh 2 ni akan jadi 6. Kamu terus jawapan C. Sepatutnya kalau pembuat soalan tu lebih bijak kan, dia akan kelirukan kamu lagi. So kena tengok betul-betul, dia kena ikut standard form of straight line. Y, M, X plus C. Dulu baru kamu boleh tentukan. Okay, kita teruskan lagi. Diagram 7 shows a circle centered at O. The minor arc UV, okay kita tanda dulu sebab ni mungkin ada information dia. UV and minor arc TW. TW adalah the equal length. Walaupun nampak macam TW ni macam panjang. So dia dah cakap dekat atas ni dia adalah sama. So
So kamu bayangkanlah dia adalah sama. Boleh? Okey, sekarang kita cuba selesaikan dekat sini. Bila nampak circle ni, kamu kena faham sikit lah. Okey, kita kena selesaikan. Kalau 54, 154 dekat sini, belakang sini berapa? Dengan pen merah. Ni nampak. Okey, sini berapa? 77. 77, kenapa 77? 180, tolak. 26. 26 saja abang. Ingat, straight line 180, bukan 360. Kena ingat tu. So, 26. Lagi apa lagi? Oh, cikgu macam stuck lah dekat sini. Sebenarnya, daripada information, alamak, hilang lagi. Sabar. Daripada information yang dia bagi tadi, kita boleh selesaikan. Yang dia bagi ni tadi, yang arc TW, Allahu Akbar. TW dengan UV tu kita boleh ambil. Okey, kita ambil dekat sini ya. Angle dia adalah yang ni. Ni cikgu pakai yang UV ya. UV punya lengkuk. So sini. Yang lengkuk bawah tadi pula, macam mana? Lengkuk bawah tadi yang ni kita buat. Dia ada tengah saja. So bermaksud macam mana ni? 154 dekat tengah. Kalau dekat hujung dia akan jadi berapa? Jadi berapa? Dia macam ni, seumpama macam ni, 1 dekat tengah. Contoh 154. Ni contoh walaupun nampak macam memang tak logik langsung sebab angle dia sepatutnya lagi besar. Ni cikgu bagi contoh. Tak naklah contoh betul-betul lah. 64. Kalau dekat atas, berapa pula kat atas? 32. So ingat tu, dia dalam lengkuk yang sama. Dia lengkuk yang sama. Cikgu bolehlah cikgu, dia senang sebab dia lengkuk dia sekali je. Yang ni lengkuk dia asing-asing. Tak ada masalah. Gunakan sahaja dia punya property. Okay, so 154 dekat sini bermaksud dekat dalam ni kena bahagi 2 kat bahagian sini. Yang cikgu merahkan ni, dia kena bahagi 2. 154 bahagi 2 dapat berapa? 77. Okay, satu lagi properties yang kita nak tahu dekat sini. Dia nak value of x lah. For sure lah memang dia akan ambil value of x. So sekarang ni 77, cikgu padam sikit garisan-garisan ni. Padam ni supaya kamu nampak lagi lebih jelas. Okay, tinggal ini saja. Satu lagi, properties yang kamu kena tahu adalah bila buat bulat, jadi ke bulat cikgu ni? Jadi ke tak? Cantik ke tak bulat cikgu? Tak cantik? Okay, kita cantik. Nampak? Hebatnya cikgu yang buat bulat. Okay. Sekarang ni, ingat tak bila ada diameter, buat sahaja segitiga, buat je macam mana segitiga, sini wajib 90. Ini kena ingat. Ini ada punya properties. Kita tak boleh nak bagi tahu. Ini kena sambung diameter. So dekat sini, apa yang kita nampak, diameter dia ada kat sini. Buat segitiga pula dekat atas. So bermaksud dekat sini berapa? 90. Last, kita akan dapat jawapan untuk X. Berapa jawapan X? 180 tolak 90 jadi 90. 90 tolak 77 jadi berapa? 13. 13. So jawapan dia adalah 13. Ini kena tengok sikit banyak dan tolong hafal properties dia. Properties dia tak banyak pun kan. Kamu boleh tutup sekejap game tu sekejap kamu hafal. Okey, cukuplah aku dah hafal 5. Okey, cukup. Itu mainlah game sampai ke sudah. Ini main game itu tak nak belajar. Contoh kan. Ada yang nak belajar, ada yang belajar bagus-bagus. Diagram 8 shows a right pyramid with a square base. Maknanya sini sama, sini sama, sini sama, sini sama. Which of the following is orthogonal projection? Ingat yang kita lukis tu, ingat tak kita lukis daripada pelan, daripada atas, daripada depan, daripada tepi, sebenarnya itu semua adalah orthogonal projection. Kamu kena faham yang itu. Semua tu adalah orthogonal projection. So bermaksud, dia nak daripada mana ni? Orthogonal projection cikgu cakap ada 3 kan? Daripada atas, daripada tepi, daripada depan. Tapi yang ini gambar daripada mana cikgu kan? Dia ada bagi tahu dekat hujung ni, of the horizontal plane. So horizontal plane ni dekat bawah. Maknanya kita nak tengok horizontal plane tu rasa-rasa tengok daripada mana? Tengok daripada tepi nampak horizontal plane ke? So kita kena tengok daripada atas. Itu maksud dia. So soalan dia sekarang, dia nak lukisan daripada pandangan atas. Atas yang mana satu rasa-rasa? A, B, C, D. C. Dia bukan D. Kalau D ni dia tak nampak dia punya garisan. Sebab tu garis putus-putus. So yang ni pun kena master soalan yang mudah je sebenarnya. Kena tengok betul-betul. Kalau dia sebut side. Side ni. Jawapan dia mungkin lain lah. Mungkin jawapan dia yang ni lah. Side kan contoh. Kalau daripada pandangan mana lagi? Pandangan sisi pun sama juga jawapan dia. Okay, kita terus pergi kepada nombor 9.
in the diagram 9, S and T are square. T is a scale drawing of S. Ingat cikgu cakap, scale drawing ni ramai yang cakap susah. Tapi pada cikgu sangat kacang. Sebab apa? Dia ada satu formula saja cikgu pegang dalam hati cikgu. Dalam hati sanubari cikgu. Apa dia? Atas adalah drawing. Ingat semua kena dalam cm. Ingat, semua kena dalam cm. Tak boleh dalam cm2 ke, cm padu ke, cm3 ke, tak mau. Dia nak kena dalam cm. Ini kena pegang betul-betul. Bawah kena actual. Actual ni adalah yang sebenar 1/n. Okey, tapi untuk kes ni, nampak tak? Dia kata square. Square, boleh ke kita nak ambil 81 ni masuk, 720 masuk? Boleh ke tak? Tak boleh. Sebab apa? Cikgu cakap dia cuma cm sahaja. Kamu kena faham yang itu. Dia tak boleh masuk cm ke meter pun tak boleh masuk. Kalau boleh masukkan cm semua. Itu maksud dia. Sekarang ni, dia ada trik sikit. Macam tu macam mana cikgu saya nak masukkan 81? Tak boleh. Saya nak masukkan apa ni cikgu? Sebenarnya kamu kena cari. Since dia dah bagi tahu dia adalah square. Dia takkan bagi lain tau. Mesti square boleh dapat jawapan. Kalau dia kata rectangle, kamu takkan dapat jawapan sampai bila-bila. Sebab tu dia bagi square. Kena faham betul-betul. So dia bagi square bermaksud berapa kat sini? Sisi dia berapa? 9, 9, 9, 9. Macam mana cikgu? Cikgu boleh tahu 9. Cikgu punca kuasakan 81. Boleh? Punca kuasakan 729 dapat berapa anak-anak? Berapa 729? 27. Okey, 27 cikgu letak atas. Sekejap. 27 dekat atas. 27. 27. 27. Sekarang baru kita masukkan 9 dengan 27. Yang mana satu drawing, yang mana satu actual. Tolong cikgu seorang, mana satu drawing, mana satu actual. Macam mana? Mana satu drawing? Dia kata T is a scale drawing of S. Bermaksud T ni adalah scale drawing. Yang ini confirm lah dia adalah actual yang sebenar. Gambar tu kecil, dia lukis dalam peta besar. Contoh gambar semut. Bila gambar semut, dia akan jadi kurang daripada 1. Tak percaya kamu boleh tengok jawapannya nanti mesti kurang daripada 1 nilai N ni. Okey, tak apa. Kita masukkan drawing berapa dekat sini. Ambil satu side sahaja. 27. Padam semua ni. 27 adalah drawing. Actual berapa? 9, 1/n. Sekarang kita kena cari N. N naik atas 27. Ni kira sendirilah. Senang je pun. 9. So N sama dengan 1/3. 1/3 bukan jawapan C 1/3 ni adalah nilai N. Ni 1/n. N tu sama dengan 1/3. Okey, macam mana cikgu? Ini tak ada jawapan. Ingat, kita belajar scale drawing, dia boleh tukar kepada bentuk nisbah. Kalau 1/2, dia akan jadi 1 nisbah 2. Dia akan jadi macam ni. Boleh ingat 1/3, dia akan jadi 1 nisbah 3. So, kita punya final answer, kena dapat jawapan berapa? Apa jawapan dia? Kalau 1 bahagi 1/3. Kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab N ni kita masukkan dalam ni. Boleh nampak? So dia akan jadi macam ni. So cikgu cakap dah, kalau 1 bahagi 1/3 boleh tukar 1 nisbah 1/3. Yang ni pun ramai lagi masih lagi tak faham. Nampak tak? Dia punya N ni mesti kecil daripada 1. Bila kamu nak lukis semut dalam kertas kamu mesti besar kan? Dia akan jadi kecil untuk scale drawing nanti, kurang daripada 1. Contoh kamu nak lukis masjid kan? Masjid tu besar. Contohlah masjid lah. Masjid besar. Lepas tu kamu nak lukis dalam kertas kecil. So nilai N dia akan jadi besar. Contoh dia macam ni. Macam ni. Macam 3 ke, 2 ke. Yang ni macam nak melukis semut. Contoh. Ini macam melukis besar-besar lah bangunan. Kamu boleh nampak macam tu. Itu dia sebenarnya di conclusion yang paling tepat. Bila kamu lukis tu kamu faham, oh betul lah cikgu cakap 1/3 ni kecil. Maknanya seumpama kita melukis semut. Melukis semut. Siapa pandai lukis semut? Okey, sekarang ni kita pergi seterusnya. Yang ni pun topik 2, significant figure. 1053 can be written, dia dalam bentuk apa ni? Standard form. Janganlah tekan calculator sangat. Kalau nak tekan calculator sampai bila pun tak habis. Boleh jugalah tekan calculator pun boleh dapat jawapan.
Kita belajar manual juga. Okey, manual macam mana cikgu? Ingat, standard form dia kena depan dia ni, satu, dia tak boleh lebih daripada 10. 10 darab 10 kuasa 5. Tak boleh. Sebab sini dah lebih 10. Dia kena 1 sampai 9 saja. Contoh, 9 darab 10 kuasa 5. Boleh. 90 darab 10 kuasa 5 boleh ke tak boleh? Dia boleh. Tapi dia bukan bentuk standard. Bentuk standard dia kena kurang daripada 10. 10 pun tak boleh. Maknanya satu di single digit lah, senang cerita. So sekarang ni 1053, macam mana kita nak jadikan dia single digit? Okey, ingat kita gerakkan sahaja dia punya titik tu. Daripada titik ni cikgu gerak ke belakang sebab cikgu nak jadikan titik tu dekat 1. So sekarang ni cikgu gerak ke belakang lah. 1, 2, 3. Okey, cikgu gerak ke belakang tu cikgu mengecikkan nombor, betul tak? Cikgu mengecikkan daripada 1000 jadi 1. Perasan tak? Bila kita kecikkan, dia punya power dekat Q ni nanti akan jadi besar. Dia akan jadi terbalik. Bila kamu kecikkan dia, sini akan jadi menaik. Bila kamu kecikkan nombor, dia punya power dekat atas ni, yang Q ni akan meningkat. Itu maksud dia. So, jawapan akhir dia adalah 1.0537 darab 10 kuasa berapa? Tadi kita gerak berapa? 1, 2, 3. So, 10 kuasa 3. Bukan negatif 3. Kalau negatif 3, kamu gerak ke belakang. Tak apa. Kamu boleh tengok balik semula. So, jawapan dia mana satu ni? Jawapan dia adalah B. Ni boleh tengok balik. Sebenarnya dia mudah saja. Kalau nak mudah lagi, tekan calculator. Kamu boleh nampak. Kamu tengok sini ada berapa sini figure-figure. Kamu setkan lah. Sini semua nampak semua sama kan. So, kamu letak, kamu tekan yang sign tu. Aku ajarkan dalam calculator tu. Kamu tekan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Letak 5 sebagai dia punya significant figure. Lepas tu kamu boleh tekan je jawapan ni, soalan ni, kamu akan terus dapat jawapan ini nanti. Ini memang paling senang lah, nak tekan calculator pun tak ada masalah. Janji kena faham juga konsep dia. Okay, kita pergi seterusnya sikit lagi, lepas tu kita habis kelas. Okay, ini topik apa? Indices. Kita buat dulu, atas, atas, bawah, bawah, baru kita nampak senang sikit. M, negatif 2, kena buat apa dengan 3? Kena darab, M negatif 6. N, berapa N? N ada berapa dia punya power kat atas ni? Bukan kosong, dia sebenarnya 1. 1 darab 3 jadi 3. Nampak? Kita dah eliminate dia punya bracket. Dalam matematik, bracket kena kasih hilang dulu, baru kita boleh dapat jawapan. Okey, tengok sini, ini semua adalah sebenarnya darab. Mn sebenarnya adalah Mn sama dengan M darab N. Kamu kena faham yang ini. So sebenarnya semua ni adalah darab, kita boleh terus pakai dia punya properties of indices. Ingat indices ada kat tingkatan 4, ada dalam AddMath. So tolonglah kan, nanti kamu nak kena belajar sekali lagi, cikgu-cikgu tu dia tak akan sentuh banyak dah sebab dia ada lain lagi nak kena belajar. Dia bukan indices sahaja, dia ada indices, logarithm dengan surd. So kalau indices tu memang totally memang sama. Sama je macam soalan ni. Ni soalan AddMath juga kita boleh cakap. Okey, M1 dekat atas ni darab, dia akan jadi tambah, betul? M1 tambah negatif 1. Biarkan. Itu buat N pula. N atas ni 1. Darab kena tambah. Tambah dengan 1. Okey, satu lagi dekat sini. Ni akan jadi M berapa dekat sini? M apa akan jadi situ? M power of 0. Betul? Betul ke tak? Betul. Okey, M power 0 berapa? Ada ramai yang akan jawab kosong. Ini kena hati-hati ya. Ini bila ada power dia punya indeks dia kosong, jawapan dia 1. Tak percaya, M ni kamu gantilah dengan apa-apa nombor pun. Contoh kamu nak masuk 1000, saya suka 1000. 1000 power kosong, jawapan dia tetap 1. Tak percaya, tekan calculator. M ni boleh it can be any number. So 2 juta, tulislah 2 juta pun. Tak takut pun, 2 juta kuasa kosong, jawapan dia 1. So, bila M power kosong dekat sini, dia akan jadi 1. Jangan letak kosong. So, baru kita simplify dekat atas ni. M negatif 6, N 3, N 2. Okay, boleh dapat. So, sekarang ni N dengan N ada lagi. So, kita tulis M dulu yang single. Okay. N 3, N 2. Nak buat apa ni? Nak tambah ke nak tolak? Tolak. Tolak sebab dia bahagi.
Dia seumpama N3 bahagi N2. Kita boleh tulis juga, tulis N3 bahagi dengan N2. Ini kena faham. Dia punya bentuk sahaja berbeza tapi sama. So akan jadi 3 tolak 2 akan jadi N1. Adakah jawapan dekat sini? Ada tak jawapan dekat sini? A, B, C, D ada jawapan ke tak? Dia tak ada lagi jawapan. Teman-teman dapat jawapan D kan. So M negatif 6 kita boleh tukar jadi kat bawah. Bila kita tukar dia ke bawah, dia akan jadi N, M, hilang dah negatif dia. So jawapan dia adalah D. N, M kuasa 6. Siapa yang masih lagi tak master benda ni, tolonglah. Pergi tengok je beberapa ketul je dia punya properties kan. M power kosong. Ini satu. Bila darab, kena tambah. Bila bahagi, kena tolak. Macam mana nak tukarkan daripada negatif indeks kepada positif indeks, turun bawah sahaja. Contoh kita bagi 13 kuasa negatif 13. Kita boleh tukar jadi 1/13 kuasa 13. Itu maksud dia. Dia boleh tukar-tukar je. Nilai dia sama. Tapi dia boleh tukar-tukar. So boleh tengok balik. Siapa yang masih lagi tak master yang tu, boleh tengok balik. Okey, kita terus lagi sikit je lagi. Lepas tu kamu boleh terus jawab sendiri. Soalan bahagian A ada 20 soalan saja. Nanti besok sebelum pukul 9, tolonglah hantar. Senang sangat cikgu minta. Cikgu dah bagi jawapan sampai nombor 12 dah. So harap adalah jalan kerja sikit. Janganlah tengok kawan terus bulat hantar kan. Nampak macam kamu tak belajar apa-apa. Serupa kamu tak payah hantar pun tak apa. Okay, berdasarkan based on the Islamic law, ini dia punya syarat-syarat dia. Risks are managed accordingly with agreement without riba, tak ada riba. The rate of return is known as during maturity. So macam mana? Jawapan dia apa? The above information referring to apa? Islamic banking. Ini senang lah. Kalau kamu teka-teka pun tahu dah sebab nampak hukum syarak kan. Islamic. Contoh Sanjay tak tahu kan. Sanjay tengok je Islam. Sanjay bulat saja Sanjay. Okey. Ini nak cerita panjang lagi. Susah. Okey. Setengah tu lah cikgu bagi satu kes kan. Ada orang dia nak buat pelaburan. Dia ajak kita buat pelaburan. Dia kata, orang panggil cikgu Joy tau. Joy, ini ada satu pelaburan. Kau laburkan 100k, kau akan dapat 10%. Contoh, dia dah bagi tahu dah siap-siap persen dia. Ingat kalau nak ikut betul-betul dalam Islam ke sebenarnya dalam yang betul-betul yang konvensional pun kadang-kadang ada juga yang dia tak bagi tahu. Contoh tabung haji ke, tabung haji contoh kan. Tabung haji dia punya dividen setiap tahun tu kita tak tahu berapa. Dia tak boleh cakap 10% setiap tahun. Sebab tu lah kadang-kadang dia turun, kadang-kadang dia naik sebab kita tak boleh nak predict. Semua benda itu yang dijanjikan yang tak tahu sebenarnya adalah betul. Siapa yang bagi tahu macam kawan cikgu kan, dia kata kau labur 100k, 100,000, kau akan dapat, lepas tahun kau akan dapat 10% daripada 100k. Siapa tak nak kan, 100k, nanti hujung tahun nanti cikgu dapat 10k. Banyak tu sebenarnya kan. So 100k ni cikgu nak dapat mana? Cikgu terpaksa buat personal loan. Personal financing kita panggil, personal loan pula. Meminjam, melainkan kamu dah memang ada duit 100,000 dekat bawah katil kan. So sekarang ni kita tak ada, kita kena buat pinjaman bank pula. So kita kena fikir 2-3 kali dulu. Yang kawan-kawan ni sebenarnya dia menipu saja. Dia tak akan dapat pun. Kadang-kadang mungkin kali pertama dapat. Kali kedua ada yang kes banyak kan. MLM sekarang. 100,000, dapat. Hujung tahun dapat lah 10k. Seronok 10k dapat. Tahun depan dia kamu up lagi. Aku nak malaburkan 500k. Last tahun tu tak dapat apa-apa. Ada kes macam ni. First dia pancing dulu. Last tertipu semuanya. So last kali semuanya menanggung hutang dengan bank. Sebab duit tu semua dia pinjam dengan bank. Tu kena hati-hati yang tu. Nanti kamu akan alami dia nanti. Bila kamu dah masuk alam pekerjaan ke. Alam belajar pun ada dah. Time cikgu belajar dulu pun banyak MLM ni. Semua student nak jadi kaya kan. Okey, kita jawab soalan nombor 13. Pukul berapa dah? 10, 11, 11.47. Ngam. Ada beberapa soalan lagi kita buat. Kita habis kelas. Okey, yang ni kita boleh isi kan. Dia kata yang mana has a cosine 0.6. Cosine apa? Cosine A ke? Cosine B ke? Cosine tu maksud dia cos nama pendek dia. Sin. Dia sebenarnya dia adalah apa? Sinus. Cosine, sin. Ni sin. Ni ejaan English dia. Sinus pula kan. Cosine, cos disebut cosine. Kalau tangent, tan.
tan kan? Sebenarnya dia adalah, perkataan asal dia adalah tangent. Ini tiga-tiga ni nama pendek dia. Janganlah kamu pening pula. Cosine tu apa? Cosine ni adalah nama panjang dia. Maknanya cos lah. Cos A ke, cos B ke, cos C ke, cos A yang dapat 0.6. Tu kamu kena buat pengiraan sendiri. Okey, macam mana nak buat cikgu? Yang mana satu 0.6 yang betul? Okey, kita boleh buat dulu. Kita isi dulu. Kalau 26 dekat sini, 24 dekat sini, sini berapa? Tolong kirakan cikgu. Pythagoras theorem. Seorang tolong kira sebelum kita habis kelas. Sikit je tolong kira. 26. Berapa? 10. Okey, good. Cikgu nak kena tunjuk dalam kira ke? Tak payahlah tunjuk dalam kira. Sebab nanti naik tingkatan 4 dah tak perlu tunjuk pun. Tulis je 10 kat situ dapat markah. Okey, ini pula kita tengok ni. Segitiga ini pula. Boleh pakai teorem Pythagoras. Sebab apa? Sebab dia 90 darjah. So, 6, 10, bawah ni berapa? 8. Ada orang dah hafal. Cikgu pun dah hafal. 6, 8, 10. So, ini dah settle. Baru kita jawab. Okey, kita cuba Cos A, kita ambil A. Cos adalah cah. Adjacent dengan hypotenuse. Kita ambil cos A. Tengok yang jawapan yang kita ada. Cos A, adjacent. Mana adjacent? 24. Bahagi dengan hypotenuse. Hypotenuse ni berapa? 26. Dapat tak 0.6? Dapat ke tidak? Ni cos B pula. Allah. Hilang lagi. Sekejap. Okay. Mana ni? Sekejap. Okay ni. Cos B pula berapa? Cos B pula ambil B. Padam A ni tadi. B adalah hypotenuse. Hypotenuse pula. Adjacent. Adjacent dia adalah 10. Nampak tak? B. Adjacent dia adalah 10. Hypotenuse dia adalah 26. C pula berapa? Cos C. Tengok C pula. C pula. Cos C. Adjacent 6. Hypotenuse dia 10. Cos D pula. Adjacent dia 8. Hypotenuse dia 10. So nampak tak jawapan 0.6 yang mana satu? A, B, C, D. So jawapan dia adalah C. Ini 0.6. Boleh tekan kalkulator lah. 6 bagi 10, 0.6. So boleh tengok balik yang ni. Ini socat tawa sahaja. Memang kacang. Cikgu tahu daripada sekolah. Cikgu tingkatan 3 lagi. Kita teruskan lagi sikit. Sampai 15 ke? Boleh. Diagram 14 shows the right prism with PQRS is horizontal plane. W dengan V are respectively midpoint. Ini titik tengah, ini titik tengah. Okay. Which of the following is a normal? Ini perkataan normal. Normal ni, normal. Okay, garisan normal. Garisan normal pada garisan ini, apakah garisan normal pada garisan AB? Berapa garisan dia? Yang mana satu garisan dia? Jawapan dia adalah sini. Maksud dia normal, bila perkataan normal ni sebenarnya terus dalam kepala kamu, ingat dalam kepala kamu tau, adalah 90 darjah. Ni sampai tingkatan 5 kamu akan jumpa. Banyak sangat soalan macam ni. Normal. Masuk dalam MS ada differentiation. Normal differentiation pun ada juga. Normal straight line pun ada juga. So banyak. Memang cikgu cakap kan sebab cikgu dah tahu dah. So cikgu nak bagi tahu kamu kalau kamu dah faham nanti. Bila sebut normal ni maksud dia garis yang perpendicular lah. Dia seumpama perpendicular. Perpendicular ni maksud dia kena 90. Okey, kita tengok. Kita dah tahu dah normal adalah 90. Letak dalam kepala. PT. PT. Perpendicular ke? 90 darjah ke tu? Daripada tapak. Dia kata from the plane PQRS. PT 90 darjah ke? Tak. UV? B? 90. 90. Terus bulat terus. Tak payah fikir dah. Sebab dia ABCD. Boleh nampak dekat sini. So tengok. Dia ada dua sebenarnya garisan yang normal. Apa dia? Satu UV dengan TW. Ni untuk soalan ni. Okay, last. Kita ambil 15. Yang 5 tu kamu buat sendiri. X is a point which moves such that. Ini topik apa ni? Loci ataupun locus. Loci tu maksud dia lebih daripada satu locus. Locus tu apa? Locus tu adalah satu garisan. Locus satu garisan. Kalau loci ada banyak garisan. Mungkin 2, mungkin 3. Ada 4 jenis tu. 1 point, 2 point, 1 line, 2 line. Kena ingat yang tu. Simple saja. Okay, sekarang kita tengok soalan dia. Distance constants from point O. Ada berapa point ni?
Point O, ada berapa point? Satu. Cakap kalau satu nak buat apa? Ingat ke tak? Kalau satu point nak buat apa? Berbulat. Bulat, terus bulat yang ada bulat. Tak payah buat benda lain dah. Nampak tak betapa mudahnya kalau jawab, kalau nampak, kalau faham. Kalau tak faham dia akan jadi susah dan terus susah. Sampai bila nak susah? Hidup ni kadang-kadang kita nak senang kan. Mungkin keluarga kita susah. Tapi sampai bila kita nak hidup susah? Kita lah kan. Kita yang kena belajar jadi doktor. Dapat gaji beribu-ribu. Janganlah join MLM pula. Jadi doktor gaji $10,000 nanti. Bolehlah bagikan mak kan. Mak ayah yang susah payah untuk besarkan kita nak bagi kita internet. Belum. Satu yang belum tu. Siap kenyang lagi tu Arif.